Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sampai kepada saya sebuah video. Ayuh kita tonton, kemudian saya berikan ulasan dan react. Sebab itu kita kena muliakan Rasulullah. Macam mana cara kita muliakan Rasulullah? Mesti selawat pada Rasulullah. Mesti selawat pada Rasulullah. Mesti cuba sedaya upaya ikut ajaran Rasulullah. Jangan lari. Jangan lari. Kalau dah para alim ulama tu mengajar kepada kita begini, buat sudah. Buat sudah. Jangan banyak tanya. Zaman sekarang orang entah, susah kita nak cakap, ya. Tapi kena cakap juga. Zaman sekarang entah, ya. Mungkin wallahualam kita tak adalah nak cakap orang tu pandai ke bodoh ke apa, tak adalah. Tapi zaman sekarang ada orang bilang, jangan terlalu sangat dengan Rasulullah. Jangan ta'assub sangat. Kita tak sembah Rasulullah, kita sembah Allah. Yang cakap Rasulullah tu Allah siapa? Tak ada satu ulama pun jelaskan Rasulullah tu Allah. Tak ada. Ya, Allah ya Allah, Rasulullah ya Rasulullah. Tapi kita mau sampai kepada Allah tu macam mana? Mesti melalui Rasulullah. Kalau tak melalui Rasulullah, macam mana nak sampai? Ya, macam mana nak sampai? Ya, Sayyidina Umar tu pernah bila beliau jadi khalifah tu, kota Madinah kering kerontang. Banyak perigi-perigi yang kering. Binatang-binatang ternak banyak mati, banyak orang sakit, banyak mati. Maka Sayyidina Umar jelaskan apa? Aku pernah dengar daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah Abbas yang makam dia ada dekat Taif sana tu. Yang sekarang banyak orang pergi umrah semua nak pergi Taif. Ya, tapi lepas sampai sana tak nampak pun makam dia, tak tahu. At last dia masuk kedai-kedai jual buah, dia beli buah. Ya. Mau tahu sejarah Sayyidina Abdullah bin Abbas tu dekat Taif tu, makam dia dekat mana, sejarah dia macam mana. Itu sepupu Rasulullah tu. Rasulullah pay cousin tu. Ya, Rasulullah pay cousin tu. Apa beliau jelaskan? Ya, beliau jelaskan Sayyidina Abdullah bin Abbas pernah tanya dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau satu saat engkau dah tak ada, kita susah, macam mana Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Ya, kalau saya terjemahkan hadis tu, Rasulullah bilang apa? Datang ke kubur aku, pegang batu nisan aku, panggil aku, sebut nama aku. Wahai Rasulullah, tolong kami. Ini hadis sahih, ya. Hadis sahih. 6 ulama hadis yang tadi saya sebut nama dari Imam Bukhari, Imam Muslim, semua riwayatkan hadis ini. Dan hadis ini bukan hadis hasan ke ada, tapi hadis apa? Muttafaqun alaih. Hadis paling kuat kali ini. Muttafaqun alaih apa? Semua ulama sepakat. Maka boleh para jemaah sekalian, awak sakit, awak susah, awak doa pada Allah Ta'ala, angkat tangan, Ya Rasulullah, tolong aku Rasulullah. Boleh. Itu bukan murtad tu, tidak. Bukan murtad, bukan kafir orang. Ada orang tak setuju, ada orang cakap, tak boleh buat gini, murtad terkeluar agama Islam. Siapa cakap? Dia tak ngaji, dia tak belajar, dia tak tahu. Awak susah, angkat tangan minta, Ya Rasulullah, tolong aku Rasulullah. Tengok turun tak bantuan Rasulullah. Tengok kekuatan kita, kekuatan doa kita, kekuatan hati kita, kekuatan iman kita kepada Rasulullah. Ya, baik. Dalam video tadi kita dapat dengar bagaimana Ustaz, nama beliau Ustaz Hasan Saiful Rizal, berkata, saya quote balik, kita nak sampai kepada Allah macam mana? Mesti melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak melalui Rasulullah, macam mana nak sampai? Baik, statement ini, kenyataan ini jika secara umum kita kata betul, sebab dalam rangka kita hendak mentauhidkan Allah, dalam rangka kita hendak memiliki akidah yang benar lagi sahih terhadap Allah, dalam rangka kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sudah tentu kita perlukan tunjuk ajar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah, penjelasan Rasulullah terhadap Al-Quran dan penjelasan tambahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jika dari aspek itu, kita mesti melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi walaupun bagaimanapun, namun begitu, jelas daripada lanjutan video yang kita dengar tadi, yang dimasukkan oleh Ustaz dengan erti kata mesti melalui Rasulullah ialah dalam konteks berdoa. Seolah-olah kita ini tidak boleh berdoa terus kepada Allah Subhanahu Taala, tidak boleh berdoa langsung kepada Allah Subhanahu Taala, sebaliknya mesti melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengar baik Dengar balik kata-kata beliau, kita nak sampai kepada Allah macam mana?
mesti melalui Rasulullah. Kalau tak melalui Rasulullah, macam mana nak sampai? Dan kemudian beliau berbicara tentang doa. Bererti yang beliau masukkan dengan cara nak sampai kepada Allah ialah mesti melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau seterusnya mengemukakan sebuah riwayat pernah tanya bahawa kononnya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah bertanya, "Ya Rasulullah, kalau engkau sudah tiada, kita susah, macam mana?" Maka kononnya Rasulullah menjawab, "Datang ke kubur aku, pegang batu nisan aku, panggil aku, sebut namaku, wahai Rasulullah, tolong kami." Nah, ini yang disebut oleh Ustaz. Kita dengar pun dah pelik kan? Sejak bila kubur Rasulullah ada batu nisan? Okey, baik. Riwayat ini kemudiannya Ustaz dakwa diriwayatkan ataupun terdapat dalam semua 6 kitab hadis yang diriwayatkan oleh semua 6 imam hadis. Yang ini Imam Al-Bukhari tentang kisah Umar, Saidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu pada zaman pemerintahan beliau ketika Madinah kering kontang, yang ini dilanda kemarau. Maka Ustaz mendakwa bahawa Umar pernah mendengar daripada Abdullah ibnu Abbas, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam At-Tirmizi, Imam An-Nasai dan Imam Ibnu Majah. Dan ia juga merupakan hadis yang muttafaqun alaihi, disepakati ke atasnya, berarti dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Para penonton yang dirahmati Allah, saya alhamdulillah banyak membuat kajian tentang amalan tawasul dan istighasah. Tawasul ni berdoa kepada Allah melalui kemuliaan seseorang, ataupun istighasah. Istighasah ni berarti kita berdoa kepada makhluk. Bukan kita lah, mereka yang nak beristighasah tu kan. Yang ni mereka berdoa kepada makhluk dengan keyakinan Allah yang akan membantu. Dan saya telah pun memiliki lebih kurang 21 buah video dan semuanya saya telah susun dalam sebuah playlist. Boleh rujuk di sana ya. Jadi setakat yang saya kaji, pihak yang membolehkan istighasah, yang ini menyeru, yang ini berdoa kepada makhluk, berdoa kepada Rasulullah, berdoa kepada Muhammad, tidak ada seorang pun yang mengemukakan riwayat sebagaimana yang dikemukakan oleh Ustaz Hasan Saiful Rizal sebagaimana yang kita dengar tadi. Apatah lagi untuk mengatakan ia adalah sebuah riwayat yang terkandung dalam semua 6 kitab dan merupakan hadis yang disepakati kesahihannya oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Oleh itu, saya nak minta Ustaz Hasan Saiful Rizal mengemukakan bukti daripada semua 6 kitab. 6 kitab hadis itu berserta nombor hadis, lafaz yang Ustaz baca tadi. Khasnya apabila Abdullah ibnu Abbas bertanya, "Ya Rasulullah, kalau engkau sudah tiada, kita susah macam mana?" Maka Rasulullah kononnya menjawab, "Datang ke kuburku, pegang batu nisan aku, panggil aku, sebut nama aku, wahai Rasulullah, tolong kami." Kalau tidak, maka Ustaz telah berdusta di dalam masjid, telah berdusta dalam rumah Allah, telah berdusta kepada sekian banyak jemaah yang hadir di hadapan Ustaz secara live ketika itu dan juga yang menonton rakaman. Tapi tak apa, dusta tu kita tangguh dulu. Kita minta Ustaz Hasan Saiful Rizal mengemukakan daripada 6 kitab itu ya. Okey. Kemudian Ustaz menyebut bahawa awak doa kepada Allah, angkat tangan. Tapi bukannya angkat tangan, "Ya Allah." Ustaz bagi contoh ya, "Ya Rasulullah, tolong aku." 2 kali Ustaz sebut, "Ya Rasulullah, tolong aku." Ustaz ada sebut sikit, awak doa kepada Allah, angkat tangan. Kita ingat nak angkat tangan "Ya Allah", tetapi "Ya Rasulullah, tolong aku" 2 kali. Dan kemudiannya beliau kata apa? Tengok turun bantuan Rasulullah. Para penonton yang dirahmati Allah, selama ini bila kita dengar orang-orang yang beristighasah ni, bererti berdoa kepada Rasulullah, berdoa kepada makhluk, Syekh Abdul Qadir Jilani ke, Syekh itu ke, Syekh ini ke, mereka selalu beralasan, kami hanya menyebut nama makhluk, kami hanya menyeru makhluk, tetapi hati kami berkeyakinan
Allah yang memakbulkan, Allah yang menyebabkan ia terjadi. Okey, walaupun itu adalah alasan yang kita kritikkan. Apa sah hati lain, mulut lain, perbuatan lain. Kalau hati ini meyakini Allah yang akan menolong, maka mulut berdoa kepada Allah dan tangan pun berdoa kepada Allah tanpa perlu pergi ke kubur. Tapi kalau hati kononnya meyakini Allah yang memakbulkan, tetapi dari sudut fizikal berjalan ke kubur, dari sudut tangan, dari sudut lisan menyeru kepada makhluk, macam kontradikti lah situ kan, contradicting dekat situ. Kita apa, yang tu saya telah ulas banyak kali kan. Jadi sekarang ni Ustaz Hasan Saiful Rizal, beliau tak kata Allah yang tolong, tetapi tengok turun bantuan Rasulullah, bukannya bantuan Allah tetapi bantuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini diperkuatkan lagi apabila beliau kemudiannya berkata, saya nukil semula, tengok kekuatan kita, kekuatan doa kita, kekuatan hati kita, kekuatan iman kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bukannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan memakbulkan doa kita. Jadi semua-semua ini bagi saya lah nampak macam dah sangat dekat kepada sesuatu yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah satu statement yang sangat bahaya ya. Pertama, riwayat yang dikemukakan itu tidak dikenali, tidak ada, tapi tak apa, kita tunggu beliau kemukakan riwayat tersebut. 6 kitab tau, 6 kitab dengan nombor hadis, dan kita nak semak satu-satu daripada 6 kitab tersebut. Dan kemudiannya, okey, awak doa kepada Allah, okey dah tu, tapi angkat tangan, ya Rasulullah tolong aku. Beliau sungguh-sungguh angkat tangan dalam masjid tu sebagaimana kita lihat, ya Rasulullah tolong aku. Dan beliau kemudian kata apa? Tengok turun bantuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bagi saya sesuatu yang agak serius, yang sangat hampir kepada sempadan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik, tak apa, merujuk kepada hadis yang beliau sebut itu ya. Kalau kita rujuk dalam kitab-kitab hadis yang paling dekat yang ada, tapi taklah seperti yang Ustaz Dawa, paling dekat yang ada beberapa unsur yang Ustaz sebut. Yang ini adanya Umar bin Al-Khattab, adanya kemarau, adanya Abbas, adanya zaman selepas kewafatan Rasulullah. Yang paling dekat yang ada ialah sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, hadis nombor 1010, sebagaimana tangkap layar yang saya sertakan. Cumanya Abbas di sini bukanlah Abdullah ibnu Abbas, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi Abbas di sini ialah pakcik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana namanya ialah Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ayo kita baca hadis tersebut. Ini yang paling dekat yang adalah riwayat Imam Al-Bukhari, tapi tidak ada dalam semua 6 kitab hadis. Alright. Hadis ini Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu kana iza qahatu istasqa bil Abbasi bin Abdul Muttalib. Bahwasanya Umar bin Al-Khattab apabila berlakunya kemarau beliau memohon hujan ataupun meminta hujan dengan bertawasul kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Faqala, lalu beliau berkata, Umar berkata, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyyina fatasqina. Ya Allah, sesungguhnya kami pernah bertawasul kepada engkau dengan Nabi kami, maka engkau menurunkan hujan kepada kami. Maksudnya di sini, ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, kemarau pernah melanda kota Madinah. Lalu Umar dan para sahabat yang lain berjumpa dengan Rasulullah dan menerangkanlah bagaimana haiwan ternak pun susah, tanaman pun susah sebab kemarau kan. Lalu mereka ini bertawasul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa kepada Allah. Sedikit ulang kaji, tawasul yang disepakati, yang dibolehkan ialah 3. Yang ini berdoa kepada Allah dengan bertawasul dengan nama-nama atau sifat-sifat Allah. Yang kedua ialah berdoa kepada Allah dengan bertawasul dengan amal soleh yang pernah dilakukan. Dan yang ketiga, berdoa kepada Allah dengan meminta orang soleh mendoakan kita. Okey?
Jadi inilah yang dilakukan oleh para sahabat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Maka fatasqina, lalu engkau pun menurunkan hujan kepada kami. Wa inna, kita sambung hadis, wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyina fasqina. Maka sekarang ni kami bertawasul kepada engkau dengan pakcik Nabi kami, maka turunkanlah hujan kepada kami. Okay, lalu pakcik itu pun, ayat ini Al-Abbas bin Abdul Muttalib pun berdoa kepada Allah. Kemudian qala, berkata Anas, qala fayusqauna, maka turunlah hujan. Okey, ini hadis yang sahih. Dan dalam hadis ini ingat, Umar Al-Khattab ada, kemarau ada, Madinah ada, apa lagi ya, zaman selepas kewafatan Rasulullah ada, cuma bukannya Abdullah ibnu Abbas sepupu Rasulullah, tetapi ialah pakcik Rasulullah, yang ini Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Dan kalau kita tengok dalam doanya itu, bukannya ya, apa tadi ya, saya baca balik, bukannya datang ke kubur aku, pegang batu nisan aku, panggil aku, sebut nama aku, wahai Rasulullah tolong kami. Tak ada ya. Apa yang berlaku ialah tawasul yang ketiga, yang ini meminta orang soleh berdoa. Dulu ketika Rasulullah masih hidup, mereka minta Rasulullah yang doakan. Kini Rasulullah sudah wafat, lalu mereka meminta pakcik Rasulullah untuk doakan bagi pihak mereka. Jadi mereka bertawasul dengan doa orang soleh. Ini yang ada. Tak ada ya, dan pakcik itu pun Allahumma, dan tidak ada nak kata ya Rasulullah pergi ke kubur apa semua tu, tidak ada. Okey, jadi ini yang sahih. Saya rasa Ustaz Hasan tu dia terkeliru antara hadis yang ini dengan, tak tahulah dia keliru boleh macam mana ya, sebab kesalahan yang sangat serius tu. Okey, sedikit poin tambahan daripada hadis yang baru kita baca ni. Perhatikan bagaimana Umar bin Al-Khattab tidak berdoa kepada Allah dengan bertawasul dengan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah wafat. Maksudnya Umar tidak berdoa, ya Allah, aku berdoa kepada engkau, ya Allah, aku memohon kepada engkau dengan bertawasul kepada kemuliaan Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar engkau menurunkan hujan kepada kami. Beliau tidak melakukannya. Sebaliknya beliau pergi kepada pakcik Rasulullah yang masih hidup dan minta pakciknya yang mendoakannya. Padahal antara pakcik Rasulullah dan Rasulullah, sudah tentulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah lebih utama dan lebih mulia, dan jika boleh bertawasul dengan orang yang telah pun meninggal dunia, sudah tentu terlebih tentu, sudah pasti terlebih pasti Umar bin Al-Khattab akan berdoa kepada Allah dengan bertawasul kepada kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun beliau tidak melakukannya. Okey, pihak yang cenderung kepada istighasah, pihak yang cenderung kepada tawasul dengan orang mati, mereka berhujah bahawa apa yang dilakukan oleh Umar hanyalah untuk menunjukkan adanya pilihan, adanya option, kita boleh bertawasul dengan orang lain. Saya kata ini alasan yang sangat lemah. Sebab antara pakcik Rasulullah dengan Rasulullah, sudah tentu terlebih tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih utama. Dan jika hendak bertawasul dalam rangka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sudah tentu lebih utama bertawasul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi memandangkan Rasulullah sudah wafat, mereka tidak melakukannya. Sebaliknya mereka pergi kepada yang masih hidup, yang ini pakcik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini terdapat dalil tersurat dan tersirat bahawa tawasul itu adalah dengan orang hidup. Tadi saya sebut 3 kan. Yang ketiga tu, kita minta orang soleh yang masih hidup untuk mendoakan kita, bukan yang sudah meninggal dunia. Dan ini dibuktikan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada zaman baginda. Banyak halangan dakwah, banyak rintangan dakwah, baginda berdoa terus direct langsung kepada Allah SWT. Baginda tidak bertawasul kepada mana-mana nabi dan rasul yang sudah pun meninggal dunia. Padahal jika ia dibolehkan, sudah tentu baginda akan mencontohkannya kepada umat. Sebagai contoh, baginda akan berdoa, ya Allah, aku memohon kepada engkau dengan bertawasul dengan kemuliaan Nabi Ibrahim, Khalilullah Nabi Ibrahim, agar engkau membantu aku. Kan? Ataupun menyeru terus, wahai Ibrahim, tolonglah aku.
Ataupun mana-mana rasul lah, Nabi Ibrahim ke, Nabi Musa ke, Nabi Nuh ke, atau Nabi Isa alaihissalam yang masih hidup di langit. Tapi tidak ya, baginda SAW tidak melakukannya. Baginda tidak bertawasul dengan mana-mana nabi atau rasul. Tidak diriwayatkan dalam mana-mana hadis yang sahih. Ini ingat ya, kita sedang bincang bab akidah, maka hadis yang sahih atau hasan, bukannya hadis yang dhaif atau hadis yang diperbincangkan, diperdebatkan darjat kekuatannya ya. Okey, jadi ini satu hadis yang paling dekat yang ada, tetapi tidak kena juga dengan apa yang cuba disampaikan oleh Ustaz Hasan Saiful Rizal. Beberapa aspek ada, tetapi lafaz doa tu ataupun doa itu sendiri bukanlah ya Rasulullah. Okey, dan mereka tidak pergi ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, terdapat sebuah hadis lain yang juga dekat. Okey, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, cuma dalam kitab yang berbeza. Tadi tu dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Sekarang ni dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya yang lain. Yang ini Al-Adabul Mufrad. Okay, Al-Adabul Mufrad, hadis nombor 964. Okay, ayo sama-sama kita baca. An Abdurrahman bin Sa'din qala khadirat rijlun ibni Umar faqala lahu rajulun uzkur ahabban nasi ilaika faqala ya Muhammad. Okey, diterangkan bahawa kaki Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhumah kebas. Lalu berkata seseorang kepadanya, uzkur, ingatlah atau sebutlah ahabban nasi ilaika, manusia atau orang yang paling kau cintai. Maka Ibnu Umar pun menyebut ya Muhammad. Dalam sebahagian riwayat lain ada tambahan, selepas itu kebasnya pun hilang. Okey, berdasarkan hadis ini, pihak yang cenderung kepada istighosah berkata, tengok, ini adalah dalil bolehnya berdoa ya Muhammad, tolonglah aku, ya Muhammad, sembuhkanlah aku, ya Muhammad, lapangkanlah rezeki dan macam-macam lain lah. Padahal jika kita lihat dari sudut kekuatannya, dari sudut sanadnya, hadis ini dinilai dhaif oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Pihak yang pro kepada istighosah, pihak yang menggunakan hadis ini sebagai dalil istighosah, mereka berkata hadis ini memiliki beberapa jalan periwayatan yang ia dapat menguatkannya sehingga dapat dinaikkan ke darjah hasan ataupun sahih. Itu telah pun dijawab oleh tokoh-tokoh selepas Syekh Al-Albani bahawa jalan-jalan periwayatan yang lain itu pun semuanya memiliki kelemahan di dalamnya. Dalam kotak description saya ada beri link tentang laman web daripada Islam Q&A, Islam Question and Answer, yang menerangkan bahawa semua jalan-jalan periwayatan itu juga memiliki kelemahan di dalamnya. Ini yang pertama. Yang kedua, andai kata ia sahih. Kita bagi can, andai kata ia sahih. Okey, apakah yang dianjurkan oleh seorang lelaki itu? Uzkur, ingatlah atau sebutlah orang yang paling engkau cintai. Bukannya memohon, bukannya berdoa, tetapi sebut saja. Dan faqala, maka berkatalah Ibnu Umar, ya Muhammad. Ibnu Umar tak kata ya Muhammad tolonglah aku. Dia tak berkata ya Muhammad sembuhkanlah aku. Dia tak kata ya Muhammad hilangkanlah kebas kaki aku ini, tetapi sekadar ya Muhammad. Para penonton yang dirahmati Allah, ini kita sebut psychological effect, di mana bila kita ada sesuatu masalah sedikit apa ke, kita sebut orang yang kita sayang, sesuatu yang kita suka sebagai satu distraction sehingga kita pun lupa masalah itu. Kita sebut sesuatu bagi mengalih perhatian supaya kita lupa apa yang sedang kita hadapi saat itu. Inilah yang dianjurkan oleh hadis ini. Anda kata ia sahih, sebutlah orang yang paling kau cintai supaya ia menjadi satu distraction daripada masalah yang sedang dihadapi. Dan masalahnya pun satu masalah yang sangat ringan, yang ini kaki kebas. Kalau tak sebut apa-apa pun, after a few minutes kita gerak-gerak sikit apa, kebas tu pun hilang kan. Jadi meskipun dalam riwayat lain ada tambahan bahawa yang kebas tu pun hilang, it is normal. Bukan kerana sebut ya Muhammad itu. Ya Muhammad tu is just a distraction. It is not something that he is invoking. Dia bukannya berdoa, ya Muhammad sembuhkanlah aku, ya Muhammad hilangkanlah kebas kaki aku ini. Tidak ya, sebab tengok lafaz hadis hanyalah ya Muhammad. Jadi sekali lagi, hadis ini bukanlah dalil
untuk beristighosah ataupun berdoa ya Muhammad ya Rasulullah. Kemudian turunnya bantuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita kata sebab fikiran dah ke arah itu, maka dalil pun ditarik ke arah fikiran tu. Padahal kita tengok dalil dulu, lalu kita follow dalil. Sekarang tak, orang tu dah ke depan, dia tarik dalil untuk ikut dia. Padahal kalau kita baca dalil dengan sikap neutral, adil, tak ada pun suruh mintalah kesembuhan daripada Muhammad. Cuma ingatlah orang yang paling engkau cintai. Dan sekali lagi saya ulang, sama-sama maklum kesan psikologi ataupun positive thinkingnya, it is just a distraction so that you can forget for a while the problem that you are facing. And that problem you know is going to go away after a few minutes. Ia hanyalah sesuatu bagi mengalih perhatian terhadap satu masalah yang kita tahu pun masalah tu memang dalam masa beberapa minit akan hilang. Pernah kebas kan? Pernah kebas kaki ke, kebas buntut ke, kebas tangan ke, sekejap saja hilang kan? Sehingga kalau tak sebut ya Muhammad pun, insya-Allah lepas tu hilanglah juga. Jadi dalil ini bukanlah dalil yang menyokong amalan istighosah, amalan orang yang berdoa ya Muhammad, dan juga ia tidaklah membantu riwayat yang disebutkan oleh Ustaz Hasan Saiful Rizal tentang wahai Rasulullah tolonglah kami. Sebab kalau kita tengok tadi, beliau sebut wahai Rasulullah tolonglah kami, ya Rasulullah tolonglah aku. Dalam riwayat kita baca tadi hanyalah ya Muhammad. Okey, jadi ini dua riwayat yang paling dekat. Riwayat pertama Sahih Al-Bukhari tak ada langsung membantu, tak ada langsung menyokong apa yang cuba dibawa oleh Ustaz. Riwayat kedua Al-Bukhari juga dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, darjatnya dhaif, tapi kalau nak kata sahih pun ia tidak membantu apa yang cuba disampaikan oleh Ustaz. Jadi inilah dua riwayat yang paling dekat. Tapi itulah Ustaz sampai dengan penuh confident kan, kemudian mendakwa 6 kitab. Jadi sekali lagi saya ulang, minta rujukan daripada semua 6 kitab tu. Sahih Bukhari hadis nombor berapa, Sahih Muslim hadis nombor berapa, Sunan Abu Daud hadis nombor berapa, Sunan At-Tirmizi hadis nombor berapa, Sunan An-Nasai hadis nombor berapa, Sunan Ibnu Majah hadis nombor berapa. Kita nak semak, kita dan para penonton semua hendak semak ya. Baik, demikian ulasan saya. Dan kita juga, ataupun saya pun teringat pada mula-mula sekali Ustaz ada pesan, kita kena muliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana? Banyak berselawat, banyak berselawat. Kemudian sedaya upaya ikut ajaran Rasulullah, jangan lari. Okey, selawat tu betul, bagus. Sedaya upaya ikut ajaran Rasulullah. Tapi kenapa Ustaz bawa ajaran yang lain? Ustaz pula bawa satu hadis yang Ustaz kata diriwayatkan oleh semua 6 imam hadis yang tidak ada pun. Okey, dan kemudian jangan lari. Ustaz sendiri bawa satu ajaran yang lari. Mana ada Rasulullah ajar kepada umatnya untuk berdoa ya Rasulullah, untuk pergi ke kuburnya dan berdoa ya Rasulullah. Batu nisan tu Ustaz tersasul kot. Okey, jadi Ustaz sendiri berpesan sedaya upaya ikut ajaran Rasulullah. Ustaz sendiri berpesan jangan lari. Tetapi Ustaz sendiri tidak ikut ajaran Rasulullah dan Ustaz sendiri lari ya, dan kepada ajaran yang lain. Bahkan lari kepada, macam saya kata tadi, sangat hampir kepada menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana bukan saja berdoa ya Rasulullah, tapi Ustaz sendiri sebut tengok turun bantuan Rasulullah. Bukannya bantuan Allah, tetapi bantuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi demikianlah ulasan dari saya. Pesanan saya kepada para penonton semua, hendaklah kita cakna, ambil tahu tentang hadis-hadis Nabi. Sebab kita lihat ada orang berpakaian agama, berbicara dalam masjid. Kalau dah dalam masjid, mesti ada tauliah kan? Tetapi menyampaikan hadis, confident je. Cara cakap confident, cara sampaikan hadis confident. 6 kitab. Alhamdulillah, orang yang forward video tu kepada saya, dia pun macam muskil. Dia tanya, betul ke Captain ada dalam semua 6 kitab? Saya pun macam, tak boleh jadi tu kan. Jadi dia pun dah boleh detect something is not right there. Jadi kita semua tak boleh membiarkan diri kita ni diperbodohkan oleh orang-orang agama yang main sampaikan saja hadis, mendakwa saja hadis sahih, mendakwa saja 6 kitab muttafaqun alaihi, padahal tidak ada. Paling dekat pun yang ada, tak ada pun menyokong
apa yang dia cuba sampaikan, yang ini kalau kita susah, datang ke kubur Rasulullah dan berdoa, wahai Rasulullah tolonglah kami, ataupun ya Rasulullah tolonglah kami, ya. Tidak ada pun seperti itu. Jadi hendaklah kita sentiasa berhati-hati, jangan membiarkan diri kita ini, macam saya kata tadi, dipermainkan, diperbodohkan, dipergunakan oleh para agamawan. Sepatutnya mereka ni menyampaikan ilmu yang sahih, namun seperti yang maklum, ada yang insya-Allah di luar sana ada banyak ustaz, ustazah yang amanah, bertanggungjawab, jujur, ilmiah. Ada. Ayuh kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar menemukan kita untuk menuntut ilmu daripada mereka dan bukannya daripada Okey, baik. Saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.